Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak terangkan tajuk baru iaitu bunda nombor untuk subjek matematik tahun 1. Okay, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid boleh membunda nombor. Kriteria kejayaan, pastikan di hujung pembelajaran ini, murid boleh membunda nombor kepada puluh terdekat. Okey, sebelum tu boleh tengok buku teks muka surat 45 hingga 48. Okey, apa maksud bunda nombor? Okey, mesti pertama kali dengar perkataan bunda, B-U-N-D-A-R, bunda. Bila nampak perkataan bunda nombor, dia sebenarnya ialah kita nak cari nombor yang terdekat. Terdekat. Dekat mesti pernah dengar kan? Dan ataupun cari nombor yang hampir. Dekat, hampir. Sama maksudlah tu kan? So, fokus untuk tahun 1, bundakan nombor kepada puluh terdekat. Okey, kita nak bundakan nombor kepada nilai tempat puluh yang terdekat. Okey, puluh yang terdekat. Okey, kita tengok contoh dari buku teks yang ni. Kenali bunda. Okey, bantu Arnab dapatkan lobak merah. Bundarkan 22 kepada puluh terdekat. Okey. So, dah nampak gambar. Cuba tengok gambar Arnab di kedudukan 22. Okey, nampak dekat nombor 22 ni. Lepas tu ada lobak merah di kedudukan 20. Ada lobak merah satu lagi di kedudukan 30. Lobak yang mana Arnab pilih? Okey, lubang di lubang 30 jauh. Lubang di lubang 20 dekat. Okey, digunakan perkataan jauh dengan dekat. Okey, ni maksudnya Arnab di kedudukan 22, jadi dia dekat dengan 20. Ni jarak dia dekat dengan 20. Jadi dengan 30 ni jarak dia adalah jauh. Jadi agak-agak mana yang satu Arnab akan ambil, mana satu yang Arnab akan pilih. Okey, jadi tadi kita nak bundakan nombor ni kepada puluh yang terdekat. Okey, so dah boleh agak kan mana satu Arnab pilih? Okay, kita tengok dalam bentuk garis nombor. Daripada contoh tadi tu, cikgu ambil jadikan dia bentuk soalan. Bundarkan 22 kepada puluh terdekat. Okey, mula-mula awak mesti tahu nombor 22 ni dia terletak di antara 20 dan juga 30. Betul tak? Kita kena cari nombor puluh dia yang terdekat. 20 ataupun 30 sebab dia di antara nombor 20 dengan 30. Macam mana nak tahu? Tengok ni. Nilai tempat 2 ni ialah nilai puluh kan? Nilai tempat puluh. Jadi nilai dia adalah 20. Lepas tu satu lagi kita tambahkan besar jadi 30. Okey, maksudnya 22 terletak di antara nombor 20 dan 30. So sebelum ni kamu dah belajar rangkaian nombor. Jadi mesti pastikan tahulah rangkaian nombor 20 hingga 30 ni. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey, bila kita dah tahu rangkaian nombor ini, kita kena tentukan di mana tempat 22. Okey, rabbit tadi ialah di 22. Jadi, 22 adalah lebih dekat dengan 20. Jadi, 22 lebih dekat 20. 22 bila dibundarkan kepada puluh terdekat, dia menjadi 20. Okey, so tadi kita dah buat bundarkan 22 kepada puluh terdekat. Jawapannya ialah 20. Okey, so tengok seterusnya. Apa yang berlaku jika Arnab di lubang 28? Okey, daripada contoh yang sama tadi, Arnab tu, apa yang berlaku kalau Arnab tu duduk di kedudukan 28? Okey, cikgu suka keluarkan garis nombor ini supaya kamu nampak di mana kedudukan 28. So, 28 juga duduk di antara nombor puluh 20 dan juga 30.
So, kita letak di hujung. Yang besar di sebelah kanan, kecil di sebelah kiri. Lengkapkan rangkaian nombor ini. So, awak akan nampak di manakah kedudukan 28. Okey, sekiranya Arnab berada di kedudukan 28. So, dia akan pilih, dia akan dekat dengan nombor 30 ni. So, 28 lebih dekat dengan 30. Okey, nampak? So, apabila 28 ni dibundarkan kepada puluh terdekat, jawapannya menjadi 30. Okey. Next. Contoh yang kedua, juga dari buku teks, terdapat 3 kereta di atas jalan yang berbukit. Okey. Bundarkan 67 kepada puluh terdekat. 67. Okey, nampak kedudukan 67 di mana? Okey, 67 terletak di antara nombor 60 dan juga 70. Okey. 65, 64. Okey, 65 ni kereta yang berwarna kuning, kedudukannya ialah di nombor 65. Ini ialah merupakan nombor di tengah-tengah. Okey. Nombor puluh, maksudnya yang kalau sar dia ni 5, 65, dia adalah nombor di tengah-tengah. Macam mana kita nak tahu dia tengah-tengah ke tidak? Tengok jarak nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia ni ialah di tengah-tengah. Dan 64 ialah di sebelah sini. 64 dia lebih dekat dengan 60. 67 lebih dekat dengan 70. 65 nombor di tengah-tengah. Okey, dia nak pergi mana ni? Nak ke kanan ke kiri? 65 kalau kita bundarkan kepada puluh terdekat, dia akan terus pergi ke nombor 70 yang lebih besar. Okey, kita tengok dalam bentuk garis nombor. Okey, bundarkan 67 kepada puluh terdekat. Okey, sama ya seperti gambar tadi, cuma cikgu buat dalam bentuk garis nombor. Dia duduk di antara 60 hingga 70. Jadi 67. Okey, kat situ. Jadi 67 lebih dekat dengan 70. Okey. Jadi apa jawapannya? 67 lebih dekat dengan 70. Jadi kalau kita bundarkan kepada puluh terdekat, dia menjadi 70. Okey. Seterusnya. Okey, bundarkan 65 kepada puluh terdekat. Okey, 65 terletak di antara 60 dan 70. Dan 65 merupakan nombor yang di tengah-tengah. Ingat, kalau nombor berada di tengah-tengah, dia adalah lebih dekat dengan nombor yang lebih besar, puluh yang lebih besar, iaitu dia akan pergi ke nombor 70. So, dia lebih dekat dengan 70. 65 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70. Ingat, kalau nombor tengah je, kita akan ambil nombor yang berada di sebelah kanan yang lebih besar. Okey. Okey, seterusnya bundarkan 64 kepada puluh terdekat. Okey, 64 sama juga dengan soalan yang tadi. Okey, 64 terletak di situ. Okey. So, di manakah nombor puluh yang terdekat? Jadi, dia ambil nombor 60 sebab 60 adalah lebih dekat. 64 lebih dekat dengan 60. Jadi 64 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 60. Okey, contoh seterusnya, contoh ketiga ini soalannya bukan macam tadi. Soalan dia, apakah nombor-nombor di bawah yang menjadi 90 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat? Okey, kalau tak faham boleh baca sekali lagi. Soalan ni bukan dia suruh bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Dia tanya sebaliknya, maksudnya apa nombor-nombor yang apabila kita bundarkan kepada puluh terdekat, dia jadi nombor 90. Jadi, kita kena
kes garis nombor, kita nampak nombor rangkaian nombor tersebut. So 90 di sini. Apakah nombor yang bila kita bundarkan dia dah jadi 90? Maksudnya nombor yang dekat dengan 90. So kita nampak kat sini nombor-nombor yang dekat dengan nombor 90 dibundarkan dia akan jadi 90 ialah nombor. Mestilah nombor yang sebelah dia Maksudnya 89 dekat dengan 90. Jadi 89 kalau kita bundarkan, jawapan dia jadi 90. Begitu juga dengan 88, 87, 86 dan juga 85. Semua nombor ini adalah lebih dekat dengan 90. Maksudnya ni bundarkan akan jadi 90. Ini kalau kita bundarkan pada puluh terdekat jadi 90. Sama 87, 88, 89. Okey? Okey, 85, 86, 87, 88 dan 89 akan jadi 90 apabila dibundar kepada puluh yang terdekat. Okey? Okey, seterusnya. Pilih kad nombor yang menjadi 60 apabila dibundar kepada puluh terdekat. Okey, nombor apa yang akan jadi 60 kalau kita bundarkan kepada puluh terdekat? Maksudnya 71. Kita kena tahu kedudukan 71. 71 di mana? 59, 63, 74, 55, 65. So dekat sini saya gunakan garis nombor cuma dipanjangkan lagi garis nombor tersebut sebab nombor ini sampai 74. Nombor dia paling besar 74. So saya kena buat nombor 50, 60, 70. Okey. So kita lengkapkan rangkaian nombor ini sampai 70, 71, 72, 74. So awak boleh nampak kat mana 74 tu. Okey, kemudian kita tentukan nombor-nombor berikut. 71. Okey, 59 dekat sini. 63. Okey, 74 dekat sini. Okey, 55. Dan 65. So, boleh tak fikirkan manakah nombor yang kalau kita bundarkan puluh terdekat, nombor tersebut akan dibundarkan pada puluh terdekat dia jadi 60. Okey? Kita kena tengok mana nombor yang dekat dengan 60 sebab dia nak cari siapa yang bila kita bundarkan dia jadi 60. Ni 60 ni. So, mana nombor yang dekat dengan dia? Dah tentulah kita cek satu-satu cek daripada 55. Adakah 55 ni dekat dengan 60? Kalau cikgu suruh bundarkan 55 kepada puluh terdekat, okey. Manakah jawapan dia? 50 ke 60? Okey, tadi cikgu kata ni nombor tengah-tengah antara 50 dengan 60. Bila nombor berada di tengah-tengah, kita akan ambil nombor puluh yang lebih besar iaitu 60. Jadi 55 kita boleh bundarkan dia menjadi 60 bila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, 59. Ini nampak sangat lebih dekat dengan 60. Jadi dia bila kita bundarkan pada puluh terdekat dia menjadi 60. Okey, macam mana pula dengan 63? Okey, 63 adakah dia jadi 60 ataupun dia jadi 70? Mana yang lebih dekat? Okey, dah tentulah dia dekat dengan 60. Bermaksud 63 ya. Okey. 65. Okey, 65 dia adalah nombor di tengah-tengah antara 60 dengan 70. Jadi 65 kalau kita bundar kepada puluh terdekat, dia akan menjadi nombor puluh yang lebih besar iaitu 70. Jadi dia bukan 60. Jadi bukan. Okey, 71. 71 ni kalau kita bundarkan pada puluh terdekat dah tentu ni 70. 74 pun sama. 74 lebih dekat dengan 70. Jadi tak 60. Jauh ni, terlalu jauh nak pergi 60. So 71 bukan, 74 pun
Bukan. So, soalan dia tadi, pilih kad nombor yang menjadi 60 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. So, jawapannya ialah 55, 59 dengan 63. Okey. Okey, seterusnya kita nak bundarkan 74, 85 dan 98 kepada puluh terdekat. Okey, bundarkan nombor berikut kepada puluh terdekat. Okey, yang pertama 74 dibundarkan akan menjadi, okey, terlihat. Macam biasa, buat garis nombor supaya nampak. So, 74 terletak di antara apa dengan apa? Nombor apa dengan apa? So, 70 dan 80. Okey. 10 yang terbesar yang dekat dengan dia ialah 80. So, lengkapkan garis nombor. Nampak 74 di mana? Okey, 74 dekat dengan 70. Jadi, 74 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70. So, jawapan dia 70. Okey, jadi 74 dibundarkan menjadi 70. Okey. Okey, seterusnya 85 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi berapa? Okey, 85. Buat garis nombor supaya awak nampak. Okey, 85 terletak di antara nombor apa dan apa? 80 dan 90. Ya. Okey, lengkapkan rangkaian nombor. 85 duduk di tengah-tengah antara antara 80 dengan 90. Okey, mana nak pilih kalau tengah-tengah? Tadi saya dah kata, kalau 85 di tengah-tengah, kita ambil nombor yang lebih besar, iaitu nombor yang di sebelah kanan. Okey. Jadi, 85 lebih dekat dengan 90. Apabila dibundarkan kepada puluh terdekat, dia menjadi 90. Okey. So, jawapannya 90. 85 dibundarkan menjadi 90. Okey, seterusnya 98. Okey, kita nak bundarkan kepada puluh terdekat. Jadi apa? So, tengok lagi sekali garis nombor. 98. Okey, 98 duduk di antara nombor 9, jadi 90 dan juga 100. 100. Okey, letakkan garis nombor. Lengkapkan rangkaian nombor ini. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okey, so 98. Dekat dengan nombor di sebelah kanan ni nombor. Jadi nombornya ialah 100. Okey. Okey, 98 dibundarkan kepada puluh terdekat, dia akan menjadi nombor 100. Okey. Jelas? Okey, rasanya boleh faham dan kalau tak faham boleh ulang video ini. Jadi, cikgu harap dengan penjelasan tadi dapat membantu kamu membuat tugasan yang diberi. Okey, dan boleh ulang sekiranya kamu tidak faham. Okey, itu saja. Terima kasih. Stay at home.